itu sebabnya kita pada hari ini nak melihat langsung terus kepada halaman 91. Mari kita perhatikan sinopsis hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-80, kita akan melihat kepada kepentingan seruan taat kepada Rasul, bererti taat kepada Allah dan perintah untuk kita sama-sama tadabbur Al-Quran yang merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat 83 kita akan melihat kepada menyebarkan berita dengan bersandarkan sumber yang tidak sahih. Ini adalah angkara daripada golongan munafik yang perlu kita elakkan pada zaman ini. Dan seterusnya kepada ayat 84, anjuran untuk berjuang berjihad fi sabilillah dan juga syafaat yang baik, ya, membalas salam dan menegaskan kejadian hari kebangkitan, ya, dan juga mempertegas ajaran tauhid. Kita akan perhatikan dahulu sebahagiannya pada ayat 85 hingga 86. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها
وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم. Membawa kepada resolusi pada hari ini pada halaman ke-91, mari kita sama-sama saksikan. Iaitu yang pertama daripada ayat ke-80, taat kepada Rasul untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah SWT. Kita belajar hadis, kita belajar daripada orang-orang yang mengenal kepada Nabi Muhammad, apakah amalan baginda berteraskan pada Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, elakkan merancang plot keburukan, buat meeting atas meeting, kita merancang, merasakan kitalah yang terbaik, ya, perkara itu perlu kita elakkan. Yang ketiga, tadabbur Al-Quran untuk nampak kesamaan mesej Allah dan menyatukan hati-hati kita. Kalau kita bergaduh, kita berbeza pendapat, tadabbur akan cepat-cepat menyatukan kita. Dan yang keempat, jangan cepat sebarkan berita yang belum pasti dari sumber autoriti. Apa-apa saja maklumat sekarang ini, sahkan dahulu, jangan cepat-cepat sebarkan kerana kita tidak mahu menjadi orang yang berpenyakit hatinya, banyak virus di samping virus COVID-19 yang sedia ada sebagai petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah la ilaha illallah. Perkataan bagi hari ini sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan hafizah yang bermaksud menjaga, memelihara, dan ia berulang 44 kali di dalam Al-Quran. Itulah yang disebut pada hujung ayat 80 itu, fama arsalnaka alaihim hafiza, bukanlah kamu ini diutus untuk menjaga semua urusan manusia. Disampaikan pada Nabi, juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam keadaan banyak cabaran, masalah, ya, kita menghadapi ujian demi ujian, kita tahu kita tak mampu jaga. Siapakah yang jaga? Allah. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Baik, saya nak ambil sedikit masa untuk ilmu tajwid pada hari ini berkenaan dengan sifat huruf. Kita dah terang apakah itu sifat huruf. Hari ini kita nak belajar tentang sifat lazimah. Saya ulang, sifat lazimah ni sifat yang lazim mesti ada pada huruf tersebut, sama ada dalam keadaan macam mana pun, di berbaris atas, bawah, depan, mati ke, duduk sebelah orang ni ke, duduk sebelah orang itu ke, tetap sifat itu ada padanya. Itu dimasukkan dengan sifat lazimah. Terbahagi kepada dua bahagian. Iaitu sifat lazimah ni ada sifat berlawanan dan ada sifat tunggal. Sifat berlawanan dan ada sifat tunggal. Iaitu sifat berlawanan bermaksud sifat yang mempunyai lawan baginya. Dan sifat berlawanan ada 10. 10 tu maknanya 5 pasangan. Kalau kita buat contoh hari ini, kita buat 2 pasangan sahaja, iaitu sifat pertama jahar, lawannya hamas. Mana sifat pertama jahar, lawannya sifat kedua apa? Hamas. Sifat ketiga syiddah, lawannya sifat rakhawah yang keempat. Di tengah-tengah antara syiddah dan rakhawah tu disebut ada satu sifat dibagi sifat tawassut yang akan kita terangkan satu persatu bila tiba hari nanti. Hari ini tak sempat kita nak bincang semua. Hari ini kita nak sebut bahawa dia punya mukaddimah berkaitan dengan sifat tadi. Sifat lazimah, sifat kita akan belajar yang banyak ni ada terbahagi kepada 2. Sifat yang ada lawan, sifat yang tidak ada lawan. Sifat yang ada lawan ada berapa? Ada 10. Hari ini kita sebut dulu 4 sifat. Baki kita akan sebut lagi pada hari esok. Dan seterusnya barulah kita bincang satu persatu. Apa itu jahar, apa itu lawannya hamas, apa itu syiddah, apa itu sifat rakhawah. Mudah-mudahan membantu sedikit sebanyak untuk kita dapat memperbaiki sebutan huruf kita, insya-Allah.